Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua dengar ni? Dengar. Okay. InsyaAllah, Alhamdulillah, kita buka majlis dengan umul kitab Al-Fatihah. Okay, Alhamdulillah. Mari kita sama-sama panjatkan kesyukuran kepada Allah SWT sebab Allah masih kita bagi kita peluang untuk Alhamdulillah hidup lagi dalam keadaan beriman, dalam keadaan masih lagi Islam dan juga bertakwa insyaAllah. And marilah kita tingkat kali kesyukuran kita sebab kita semua diberi kekuatan untuk sama-sama berkumpul and join kuliah Bidadari Syurga Anjuran Islam Jepun insyaAllah untuk kita mencari dalam kita sama-sama mendengar perkongsian dan pengisian daripada Kak Fatin tentang macam mana kita nak mencari Ramadan yang indah kan. So sebelum saya serahkan majlis, sama-samalah kita betulkan niat kita insyaAllah. Semoga masa yang kita luangkan ni untuk kita mendengar majlis ilmu hari ini insyaAllah hanya mengharapkan keridhaan Allah SWT insyaAllah. Okay. Kita betulkan niat kita. Okay, tanpa melengahkan masa, saya akan serahkan majlis kepada Kak Fatin. Okay, Kak Fatin bolehlah mula. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala nabiyyika wa anshur alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah lana sadrana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu aqwalana. Pertama sekali, Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT yang mengumpulkan kita untuk sama-sama kita mendengar kuliah Bidadari Sakura dengan tajuk Ayuh Mencari Ramadan yang Indah. Minta maaf sebab tak dapat nak sebut dalam bahasa Jepun yang berbelit-belit tu. Okey, hari ini kita sama-sama akan berbicara tentang sebenarnya fik siam ataupun fik puasa dari sudut kita tengok isu berkaitan khusus tentang wanita. Okay, dan insyaAllah kita akan cubalah sama-sama mengejar mencari Ramadan yang indah tahun ni dan kita sama-sama niatkan Ramadan tahun ni adalah Ramadan yang terbaik untuk kita insyaAllah. Okay, semua boleh tengok slide kita yang berikan. Seperti selalunya, bila kita kata Ramadan, setiap tahun Ramadan akan datang menjelang kan, dan kita digalakkan untuk bersedia dan dari sudut thaqafah ataupun dari sudut pembacaan supaya kita benar-benar bersedia untuk menghadapi Ramadan ini. Dalam surah Al-Baqarah Allah Taala berfirman, Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bismillahirrahmanirrahim. Hai orang yang beriman, diwajibkan ke atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan ke atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Ini adalah satu dalil yang menunjukkan wajibnya perintah daripada Allah SWT untuk kita berpuasa di bulan Ramadan. Dan pensyariatan puasa sendiri yang telah disyariatkan pada tahun kedua Hijrah, di mana sahabat-sahabat semua pertama kali berpuasa pada tahun tersebut. Suka juga untuk saya bawakan beberapa hadis yang menarik yang memberi semangat pada kita sebenarnya untuk menyambut Ramadan kali ini dan kita meriahkan Ramadan kita dengan amal ibadat. Satu hadis yang diriwayatkan daripada Imam Bukhari, Muslim, Nasa'i, Ahmad dan juga Baihaqi. Hadis ini berbunyi, "Idza jaa Ramadan futihat abwabal jannah wa ghuliqat abwaban nar wa sifatish syayatin." Apabila telah tiba Ramadan, dibuka pintu-pintu syurga dan ditutup semua pintu-pintu neraka. Diikat semua syaitan-syaitan. Dan maka dalam bulan Ramadan ni sebenarnya Allah telah sediakan rahmat yang sangat luas. Pintu-pintu syurga dibuka dan ada pintu neraka ditutup. Dan juga
syaitan sendiri telah diikat kan oleh Allah SWT, jadi tak ada alasan kan untuk seorang Muslim tu kan. Dia kata sebab syaitan dia tak dapat buat ibadat yang baik. Sebenarnya nafsu-nafsu kita yang membelenggu diri kita daripada melaksanakan amal ibadat. Okay, dan lagi satu hadis yang menarik juga untuk saya bawakan. Apabila masuknya Ramadan, maka berserulah para malaikat. Wahai pelaku-pelaku kebaikan, bergerak majulah, dan wahai pelaku-pelaku kejahatan, berhentilah dan berundurlah. Dan bila waktu Ramadan ni masuk je, malaikat-malaikat dia akan cari orang-orang yang melaksanakan kebaikan. Maka orang bila masuk ke Ramadan akan terus berlumba-lumba dan kejar keampunan pada Allah SWT, dan segala maksiat semua kita akan tinggalkan. Jadi ini persediaan yang utama bila kita nak masuk dalam Ramadan. Dan hari ni pun kita dah 28 Syakban kan, beberapa hari lagi kita nak masuk Ramadan. Dan memang sangat-sangat dekat, sangat-sangat perlukan persediaan yang rapi. Dan juga persediaan jiwa tu yang pertama sekali kan untuk kita sediakan dan supaya kita dapat masuk dalam bulan mulia Ramadan ni dengan baiknya. Dalam satu penulisan, Dr. Salah Fauzan, seorang doktor, seorang pensyarah di Madinah, dia pernah sebut beberapa persediaan Ramadan yang sebenarnya difokuskan pada wanita juga. Dan persediaan-persediaan ni mungkin sama-sama kita boleh check kan. Kita tengok checklist lah untuk kita sebelum kita masuk Ramadan ni dah bersiap sedia belum untuk menghadapinya. Pertama sekali adalah dia kata taubat kita. Dan ini satu persediaan jiwa yang perlu kita laksanakan supaya kita masuk Ramadan dalam keadaan hati kita dah bersih dan kita suci daripada dosa-dosa yang kita lakukan kepada Allah SWT. Dan taubat dan kita bersegera untuk memperbarui niat-niat kita supaya Ramadan kali ini adalah Ramadan yang terbaik. Yang kedua, jauhi maksiat dan perkara sia-sia. Dan ini pun satu perkara yang kita kena ambil perhatian. Dan maksiat ni memang sangat-sangat mudah untuk kita dapatkan. Maksudnya dengan mata kita, dengan telinga kita, dengan perbuatan kita semuanya mungkin boleh membawa kita kepada maksiat. Jadi berhati-hati dalam setiap tingkah laku kita dan setiap perkara yang kita lakukan supaya kita terhindar daripada perkara maksiat. Okay, yang ketiga, persediaan fizikal. Ini pun satu benda yang penting sebab bila bulan puasa kita akan berpuasa kan, sepanjang hari. Persediaan fizikal juga penting kan, dari kita menjaga kesihatan kita, jaga pemakanan dan supaya masuk dalam bulan Ramadan ni kita ada stamina yang mencukupi untuk kita berpuasa sepanjang hari. Okey, yang keempat tentang pembacaan fiqh Ramadan. Dan Alhamdulillah hari ini pun kita dapat peluang kan untuk bersama-sama berbicara tentang fiqh siam ataupun fiqh berpuasa ni. Supaya kita dah clear, masuk bulan Ramadan kita dah tak ada nak tanya-tanya lagi tentang apa masalah masalah fiqh tentang Ramadan. Dan lagi-lagilah wanita ni macam-macam isu kan yang mungkin boleh mengelirukan kita kan. Dia juga kita pun kadang-kadang betul tak puasa aku sah tak macam ni. Dan jadi pembacaan fiqh Ramadan, persediaan pembacaan ni dan juga kita tahu kan maklumat-maklumat tentang puasa sangat-sangat penting. Hukum hakam dan sebagainya. Okey, yang ke-5 tentang latihan untuk beribadah. Sebenarnya latihan beribadah ni kita kena start sebelum lagi Ramadan, maksudnya bulan Syakban. Dan kalau sahabat-sahabat dahulu dia bermula kan, dia rindukan Ramadan ni sebenarnya setahun sebelum Ramadan datang. Maksudnya habis Ramadan dah rindu dah untuk bertemu dengan Ramadan akan datang. Dan jadi mula pada sekarang kan, mula banyakkan tilawah. Dan sebab kadang-kadang bila Ramadan ni ada je yang baru nak cuba baca Quran dan nak kejar satu hari satu juzuk dan sebagainya. Dan sebenarnya kita kena mula daripada awal lagi dan berlatih daripada sekarang supaya taklah terkejut kan bila masuk Ramadan baru nak berkejar-kejar nak banyakkan bacaan Quran dan sebagainya. Okey, terusnya dapatkan tidur yang berkualiti. Dan dari sudut tidur ni pun satu perkara sebab nanti dah bulan Ramadan kita akan bersahur dan sebagainya. Untuk jaga tidur tu penting juga. Sebabnya kita tak nak kan semata-mata kita bangun sahur makan tu je kan. Tapi kita nak cuba bangun sahur tu untuk kita bangun sekali berqiyamul lail dan untuk kita solat 2 rakaat kurang-kurangnya dan kita ambil keberkatan sahur tu untuk kita berdoa kepada Allah SWT. Dan jadi bila tidur kita tak teratur dan sebagainya, kita akan terlepas kan peluang-peluang waktu berharga kan pada waktu sahur tersebut. Okey, yang seterusnya tentang menjaga lisan. Ini satu poin yang agak penting juga kan, terutama bagi wanita. Sebab
biasalah kan wanita ni suka gosip, suka apa kan. Lagi-lagi yang kita kena jaga lidah kita. Yang bila masuk Ramadan nanti, dah tinggalkanlah segala maksiat-maksiat lisan ni kan. Maksiat-maksiat lidah dan mengumpat dan sebagainya. Mengata orang kan. Supaya kita biasakan. Kita puasa bukan sekadar puasa menahan nafsu makan kan. Tapi menahan lisan kita kan. Menahan lidah kita daripada perkara-perkara yang Allah larang dan Allah tak suka. Okey, dan akhir sekali persediaan yang kita nak menyambut Ramadan ni adalah dengan kita hidupkan suasana rumah kita. Okey, kalau di Mesir lah memang merasai lah dia punya suasana menyambut Ramadan ni sebab akan ada fanus ataupun macam tanglong yang dibuat khas bila masuk Ramadan ni semua rumah-rumah akan ada yang tanglong ni dipasang untuk meraihkan Ramadan. Dan jadi dia pun tak tahulah apa persediaan-persediaan dia. Kan, kalau tak boleh kan, nak merasai suasana tu kat luar rumah, maksudnya kita hidupkan dalam rumah kita. Kan bersama ahli-ahli serumah dan kita sentiasa bercakap tentang kelebihan Ramadan. Kita hias rumah kita dan kita banyakkan amal ibadat kita, buat ibadah bersama-sama, saling qiyamul-lail, berjemaah dan kita cuba hidupkan suasana supaya bersedia untuk menyambut kedatangan bulan mulia, bulan Ramadan Al-Mubarak. Okey, itu secara ringkasnya persediaan Ramadan. Mungkin masing-masing boleh listkan apa yang dia nak buat untuk bersedia menghadapi Ramadan kan, berapa hari lagi kita akan sambut ni. Dan juga jangan lupa target-target kita, apa yang kita nak capai sepanjang Ramadan kali ni. Kan, maksudnya target tu bukanlah perlu target yang sangat-sangat besar. Yang katakan nak habis khatam satu Quran. Dan mungkin kita target setiap hari kita akan contohnya tadabbur ataupun kita menghayati satu kan, sepotong ayat Quran. Dan itu pun sudah cukup untuk kita merasai kan Ramadan ni begitu bermakna pada diri kita. And then ada kesan bila kita keluar daripada Ramadan kali ni, dan kita akan menjadi seorang yang baru lahir, bayi yang baru dilahirkan kan, bersih daripada dosa. Masing-masing boleh tuliskan kan apa persediaan Ramadan dia, apa target dia tahun ni, dan insyaAllah keluar daripada Ramadan kali ni kan, kita dapat kan Ramadan yang terbaik untuk diri kita. Okey, insyaAllah kita akan masuk sepintas lagi hukum puasa. Dan jadi kita refresh balik. Sebenarnya kita dah tahu je kan puasa ni apa dia punya syarat wajib dia, syarat sah dia. Dan cuma kita nak recall balik, ingat balik supaya taklah kan kita betul ke ni kan puasa sah macam ni, sah macam ni. Dan jadi kita akan fokus terus pada wanita kan, tentang keadaan situasi wanita yang wajib berpuasa dan adakah sah puasa-puasa mereka. Okey, kita akan tengok beberapa keadaan seorang wanita tu sama ada dia boleh puasa ataupun tak. Kat sini saya senaraikan 4 keadaan wanita. Yang pertama sekali adalah keadaan wanita yang wajib berpuasa. Semua jelas kan, maksudnya kita tahu seorang muslimah kan, seorang yang beragama Islam yang sudah baligh, maka dia wajib untuk berpuasa. Dan tak ada alasan untuk dia berlepas diri daripada kewajipan berpuasa, terutama puasa bulan Ramadan ni. Dan keadaan wanita tu juga dia tidak mengalami haid ataupun nifas. Maksudnya tak ada benda yang menghalang dia untuk berpuasa. Wanita muslimah yang sebegini, keadaan dia yang telah baligh, maka dia wajib untuk berpuasa. Okey, keadaan yang kedua iaitu keadaan seorang wanita tu dalam keadaan haid ataupun nifas. Okey, keadaan macam ni seorang wanita tu diharamkan berpuasa. Dan maksudnya kalau dia puasa juga memang tak sah puasa dia, dan juga dia sebenarnya haram kan bagi dia untuk berpuasa. Dan tak ada kewajipan berpuasa ke atas wanita yang haid ataupun nifas. Dan apa yang dia lakukan sekiranya dia telah meninggalkan hari-hari dia dalam bulan Ramadan tu dengan tidak berpuasa, maka dia kena kira berapa hari yang telah ditinggalkan dan wajib untuk dia ataupun menggantikan hari-hari yang ditinggalkan tu. Dan jadi seorang wanita tu yang tidak berpuasa disebabkan halangan haid ataupun nifas, maka perlu dia menggantikan ataupun mengqadakkan puasanya yang ditinggalkan. Okey, yang ketiga, keadaan wanita tua yang tidak mampu berpuasa. Okey, dalam keadaan macam ni dibenarkan untuk wanita ni berbuka dan
bila habis di Ramadan, maka dia kena qada balik puasa dia. Yang kena gantikan balik puasa yang telah ditinggalkan. Tapi ada pengecualian sebagai seorang wanita tu yang memang tak mampu untuk puasa. And jadi bila dia tak mampu, and dia tak perlu qada tapi dia bayar fidyah. Okay, fidyah ni adalah kita bayar secupak beras ataupun memberi makan kepada orang yang memerlukan. Dan jadi kita keluarkan sedekah, kita bayar dan maksudnya tak perlu menghentikan puasa tu. Dan fidyah ni untuk dibayar oleh wanita tua ataupun mereka yang ada keadaan begini, yang tidak mampu untuk berpuasa qada ataupun gantikan puasa dia. Okey, dan yang terakhir tentang wanita hamil, wanita yang pregnant dan menyusu. Okay, keadaan macam ni sebenarnya mereka dibenarkan untuk berbuka puasa. Dan tapi ada dua keadaan yang seorang perempuan yang hamil ni berhadapan dengan keadaan ni. Pertama sekali, bila dia bimbang tentang keadaan diri dia, maksudnya dia buka puasa tu disebabkan dia takut dan diri dia tarat. Maka dia kena qada puasa tu sahaja. Tapi dalam keadaan kedua, jika bimbang keadaan diri dan juga dia risau sangat kalau anak dia tak cukup susu ataupun dia pregnant, dia takut anak dia jadi apa-apa, dan maka dalam keadaan ni disyariatkan qada dan fidyah sekali. Dan dua keadaan ni maksudnya kena tengok kan keadaan dia macam mana. Dan akhirnya kalau keadaan kedua ni dia kena bukan setakat qada tetapi kena bayar fidyah juga. Okey, ini 4 keadaan wanita bila dia masuk ke dalam bulan Ramadan dan macam mana hukum-hukum yang perlu dilakukan bila dia nak berpuasa. Dah ya? Akak ada soalan. Ada soalan kat sini? Boleh nak tanya soalan? Cek. Okey, kalau fidyah. Kalau bayar fidyah perlu istihar tak? Tak perlu. Maksudnya fidyah ni bila kita bayar maksudnya dah selesai. Fidyah ni kita boleh pergi ke masjid ataupun kadang-kadang sekarang dah banyak kan orang buat dekat syurga kompleks ke apa, dia buat booth kan, pusat zakat. Ada amil ataupun orang petugas-petugas yang ambil duit ni untuk dibayar fidyah ni. Dan maksudnya tak perlu istihar lah. Okey, ada soalan kedua tentang kalau dah tahun lepas yang kita tak qada macam mana? InsyaAllah kita akan tengok dalam soalan keberapa nanti, kita akan jelaskan soalan tu secara terperinci lagi. Okey, nanti kita akan go through soalan tu sebab kuliah kita hari ni memang lebih kepada persoalan-persoalan dan permasalahan. Jadi memang persoalan tu insyaAllah akan terjawab nanti. Okey. Untuk fidyah tu memang bayar dekat amil dan setengah pendapat kata boleh je untuk kita bayar bila kita tahu ada orang-orang yang memerlukan sekeliling kita. Tapi dalam pengamalan ataupun macam mana yang berlaku di Malaysia, sebenarnya kita lebih mudah untuk bayar pada amil sebabkan para amil ni kan dia lebih mudah untuk dia lebih tahu kan siapa lebih memerlukan dan pembahagian tu akan dibahagikan secara adil dan juga mereka yang ditugaskan sebagai amil ni memang dah pakai dalam tugasan dia. So sebaik-baiknya memang diserahkan pada amil dan mereka akan jalankan tugas dengan sebaiknya insyaAllah. Okey, kita akan cuba go through soalan-soalan dia. InsyaAllah soalan yang tentang qada puasa tu pun akan ada kita huraikan nanti. Okey, soalan tu ada pada soalan pertama sebenarnya kan. Okey, soalan pertama ni, apakah yang perlu dilakukan kalau tak sempat yang gantikan puasa tahun lepas tu dan tahun ni dah nak masuk dah Ramadan ni. Okey, pertama sekali, kalau ada baki lagi dalam bulan Syakban ni, beberapa hari, maka kita kejar juga kan berapa hari lagi yang kita ada untuk kita qadakan puasa. Jadi lebihannya kan kita boleh, kita tak sempat tu kan, maksudnya kita akan tetap kena qada juga dan selepas Ramadan yang akan datang ni. Tapi kita kena berhati-hati kan dengan hari syak ataupun hari syak ni kita katakan sehari sebelum masuknya Ramadan. Hari syak ni memang diharamkan berpuasa dan tak boleh kita puasa pada hari itu kan. Walaupun untuk puasa qada pun kan sebaiknya memang kita dah tak puasa dah hari terakhir tu.
Jadi apa yang diuraikan kat sini kan, pertama sekali kalau memang kita cuai kan, kita melengah-lengahkan puasa qada kita, yang pertama sekali kita bertaubat pada Allah SWT. Dan sebab dia adalah satu amanah daripada kita kan, bila kita tak laksanakan dengan baiknya kan, bila kita tak qada dengan cepat-cepat dan kita kena betul-betul bertaubat pada Allah SWT kan, sebabkan kecuaian kita. Dan sebabnya bila Ramadan ke Ramadan tu tempohnya adalah setahun kan, lama dia punya tempoh tu. Yang kenapa kita tak mampu untuk qadakan dengan cepatnya. Kan, jadi dah berlaku juga perkara ni kan, akhirnya datang Ramadan tahun ni dan kita masih perlu qada hari-hari yang kita tinggalkan dan kita perlu bayar fidyah kan. Bayar fidyah ni memang kenalah untuk kita kita cover balik kan apa-apa kekurangan kita. Maksudnya kita kurang seolah macam denda terhadap kecuaian kita yang kita lakukan. Yang kita tak dapat laksanakan kewajipan yang kita wajib lakukan sebelum datangnya bulan Ramadan yang yang akan datang ni. Okey. Macam mana pula kalau kita lupa dah qada habis ke belum? Okey, sebenarnya untuk kita berhati-hati kan, sebenarnya kita kena catat lah kan. Pertama sekali memang kena catat bila kita dah habis Ramadan tahun ni yang berapa banyak bilangan hari puasa yang telah kita tinggalkan. Katakan kita lupa berapa hari, kita kena ambil jalan berhati-hati dengan melebihkan lagi puasa qada kita. Sampai bilangan yang kita puasa, qada tu kita yakin benar-benar dah settle kan, dah habis bilangan puasa yang kita qadakan. Okey. Sebab itulah memang kalau rasa ragu-ragu kan, berapa hari lagi nak Ramadan ni, kalau rasa masih ada lagi puasa yang belum kita langsaikan, maka kita kena langsaikan cepat mungkin. Dan supaya kita memang masuk dalam Ramadan yang akan datang ni, kita dah terlaksana kan, kita punya amanah, kita punya hutang-hutang dalam bulan puasa yang lepas. Okey. Jelas kan untuk masalah yang pertama ni. Okey, untuk katakan 2-3 tahun yang lepas puasa kita ni, kita tak habis qada lagi. Dan maksudnya kita kena gandakan, ada pendapat ulama memang kita kena gandakan bayar fidyah tu. Dan disebabkan denda disebabkan oleh kecuaian kita tadi. Dan maksudnya tahun ni kita tak habis lagi. Tahun depan kita bawa lagi bilangan puasa kita yang kita tak sempat nak habis tu. Maka fidyah kita pun akan bertambah kan dan digandakan lagi. Dan disebabkan oleh denda kita tak dapat melaksanakan puasa kita dengan sebaiknya. Okay, tapi kat situ ada, kalau tak silap memang ada pendapat juga yang kata fidyah tu tak perlu digandakan. Dan jadi boleh ambil pendapat mana-mana yang kita rasa kita rasa kita dekat untuk kita laksanakan. And then boleh sama ada kita bayar fidyah macam biasa, dan sebab setiap tahun kita akan bayar fidyah dengan bilangan-bilangan tertentu. And then ada setengah pendapat memang kita kena gandakan fidyah tu disebabkan dia adalah denda kan, disebabkan kecuaian kita. Okey. Untuk ganti puasa ni memang tak perlu ganda lah. Ganti puasa macam biasa, berapa hari yang kita tinggalkan. Maksudnya kalau kita tahun ni tinggal 7, lepas tu kita sempat qada sehari je. Maksudnya 6 hari baki lagi kita kena bawa Ramadan selepas ni. Tambah lagi kan, mungkin tahun ni kita ada tinggal 7 hari lagi. Dan dia akan bertambah jadi 13 hari, maksudnya tak perlu ganda. Dan kita akan terus puasa je berapa bilangan yang telah kita tinggalkan tu. Dia akan bawa ke Ramadan selepas Ramadan yang seterusnya. Okey. InsyaAllah kita tengok soalan kedua pula. Tak apa, lepas ni kalau ada apa-apa persoalan lagi, kita boleh ajukan. Soalan kedua. Ini saya pun banyak kali dengar kan. Apakah hikmah Allah perintahkan wanita untuk gantikan puasa tapi tak perlu gantikan solat? Pernah terfikir tak kan kenapa puasa dalam bulan Ramadan ni memang kita kena qada? Kadang-kadang mungkin tak perhatikan. Alah, kalau lelaki memanglah dapat puasa penuh. Tapi perempuan kena qada-qada kan sebab ada puasa yang kena tinggal. Jadi kenapa Allah suruh qada juga kan puasa ni? Sebenarnya kalau kita fikir balik, bulan Ramadan ni datang setahun hanya sekali. Dan bila kita meninggalkan puasa tu, sebenarnya beberapa hari je kan puasa yang kita tinggalkan. Dan Allah dah rahmat kat situ kan, Allah dah tunjukkan kasih sayang dia, kita sebenarnya tak perlu gantikan solat. Dan kalau solat memang sehari 5 kali sehari. Dan kalau puasa
berapa kali je kan kita akan tinggalkan dalam sebulan. Maka itu dah menunjukkan kan, keringanan yang Allah bagi kepada kita. Dalam surah An-Nisa sendiri Allah SWT berfirman, Allah telah yuridullah an yukhaffifa ankum. Allah sentiasa hendak ringankan beban kan, kepada kamu. Dan wa khuliqal insanu dha'ifa. Allah kata sebenarnya manusia ni memang dijadikan dalam keadaan lemah. Dan memang terutama wanita kan, dia seorang yang lemah yang bila ditinggalkan puasa tu sebenarnya, dan memang Allah dah bagi rukhsah ataupun keringanan untuk dia buka puasa. Tapi dia perlu gantikan balik puasa dia yang ditinggalkan tu. Okey, ni jelas kan? Mudah dia untuk kita faham. Okey, macam mana pula untuk permasalahan ketiga ni? Katakanlah kan, sebelum, dia kata setelah masuknya waktu subuh, kan katakan dah terbitnya fajar, dah masuknya waktu subuh, tiba-tiba dia rasa dia dah suci daripada haid. Kan? Adakah dia perlu puasa pada hari tu? Dan adakah puasa dia sah? Sebabnya dah masuk subuh dah ni. Maksudnya dia tak sempat sahur kan. Barangkali dia tak sempat sahur. Dan dia bangun tu pun dia baru sedar yang dia dah suci. Adakah dia perlu puasa pada hari tersebut? Okey. Kat sini ada beberapa perbincangan juga. Maksudnya secara ringkasnya, boleh saya jelaskan, pendapat yang paling kuat adalah dia diwajibkan untuk puasa pada hari tersebut. And then maksudnya dia perlu cepat-cepat kan mandi hadas ataupun mandi wajib tu sebelum terbit matahari. Maksudnya jangan melengah-lengahkan mandi wajib tersebut. Bila dah sedar je lepas subuh tu, walaupun lepas subuh dia dah boleh berpuasa, dia sedar dia dah suci, maka kena cepat-cepat mandi wajib dan berpuasa, teruskan puasa pada hari tersebut walaupun mungkin dia tak sahur kan, walaupun dia mungkin terlambat sikit, katakan lambat sikit bangun pun kena cepat-cepat mandi dan juga kena solat subuh dan teruskan puasa pada hari tersebut. Okey, apa dalil dia? Dalam sebuah hadis Nabi SAW diriwayatkan pernah bangun pagi dalam bulan Ramadan dan dalam keadaan dia berjanabah kan. Dia bersama dengan isteri pada malam tu. Dan akhirnya pagi tu baginda mandi maksudnya dia mandi dalam keadaan dah masuk subuh. Kemudian berpuasa tanpa dia qadakkan puasa di hari tu. Maksudnya tetap sah puasa walaupun selepas subuh dia baru mandi hadas. Jadi keadaan ni kalau perempuan yang dalam keadaan dia haid dan kemudian dia telah suci setelah masuknya waktu subuh tadi, dia boleh terus berpuasa pada hari tersebut macam biasa dan tak perlu qada lagi hari tersebut. Okey, jelas untuk soalan ketiga ni sebab ada selalu yang berlaku keadaan-keadaan bila haid dia berhenti pada waktu tersebut. Okey. Jelas Okey. Kita terus masuk ke soalan keempat. Adakah sah puasa saya jika darah haid keluar hanya beberapa minit sebelum azan maghrib? Mungkin ada berlaku situasi ni kan. Dalam beberapa minit lagi nak azan ni, tiba dia rasa macam darah keluar. Dia mengalami haid pada waktu tu. Dan sebenarnya memang jelas lah kan. Kalau dia yakin memang darah tu keluar sebelum azan, maka memang tak sah puasa dia pada hari tu. Dan hari yang ditinggalkan tu dia perlu qada. Walaupun mungkin 1 minit sebelum azan. Sebab dia yakin betul dia darah dia keluar sebelum azan. So memang rasa macam rugi dan sebagainya. Tapi itulah bila memang kita nampak darah tu keluar, kita yakin terus puasa tu menjadi batal. And then dia perlu ingatlah kena qada hari yang telah ditinggalkan walaupun dia dah puasa seharian pada hari tersebut. Ini pun jelas keadaan ni berlaku. Setakat ni tak ada soalan kita akan terus lagi. Soalan kelima. Macam mana pula tentang keadaan wanita yang mengalami istihadah Okey, rasanya semua jelas semua clear macam mana yang dikatakan istihadah ni. Sama sekali kita kena tahu keadaan diri kita. Bila kami haid, bila dia melebihi tempoh daripada tempoh maksima haid seorang wanita iaitu melebihi 15 hari, maka darah yang keluar tu dikatakan darah istihadah, darah penyakit ataupun darah yang bukan darah haid. Bila keadaan ini berlaku, maka seorang wanita tu tetap wajib berpuasa walaupun ada darah yang keluar. Sebabkan darah yang keluar tu bukan lagi darah haid tapi darah istihadah. Kita juga wanita yang kalau
dia yakin kan, maksudnya darah dia tu ataupun dia punya pusingan haid tu tak stabil kan, sekejap banyak, sekejap berapa hari lebih, sekejap 15 hari, sekejap sikit, maka dia kena tengok jenis darah tersebut and then kena pastikan adakah itu darah haid ataupun darah istihadah. Dan sekiranya dia yakin darah tu adalah darah haid, dan maka dia tidak wajib untuk berpuasa. Tapi jika dia yakin bahawa darah itu bukan darah haid dengan sifat-sifat tertentu kan, kita tahu darah haid ni dia ada sifat dia iaitu darah yang berwarna merah kehitaman dan pekat, dan dia boleh bezakan dengan darah biasa, dan maka bila darah tu bukan darah haid, dia adalah istihadah, tetap seorang wanita tu wajib berpuasa. Seperti biasa kan. Okey. Masalah istihadah ni rasanya masing-masing perlu kenal diri sendiri masing-masing, and then kena pastikan darah tu dan apa kriteria darah tu, dan kalau dia tak boleh nak kira secara bilangan hari, dan secara asasnya bilangan hari itulah yang menentukan dan seorang tu haid ataupun dia mengalami istihadah. Okey, jelas tentang soalan yang kelima ni tentang masalah istihadah. Okey, kita tengok soalan kelima. Ni tentang pengambilan, katakan pilihan. Dia rasa macam, oh Ramadan kali ni nak puasa penuh kan. Sebelum ni banyak sangat kali tinggal puasa. Rasa rugi. Bila bulan puasa ni boleh baca Quran banyak-banyak, boleh puasa dan boleh iktikaf kat masjid. Tapi bila datangnya haid ni, tak boleh lah nak buat macam-macam ibadah. Jadi dia rasa macam, boleh tak saya nak ambil pil penahan haid ni kan, supaya dia dapat laksanakan ibadah puasa macam biasa. Okey, kat sini ulama fiqh sendiri telah membahaskan keadaan ni, and then fatwa mengeluarkan, dia kata kalau bila ambil pil ni tidak memberi apa-apa kesan sampingan ataupun memberi mudarat pada diri dia, maka boleh, harus untuk dia ambil pil ni, dan pil untuk menahan haid. Dan macam mana mungkin kadang-kadang kita pernah dengar orang nak pergi umrah ke nak pergi haji, dia ambil pil ni kan supaya dia boleh laksanakan ibadah. Dan itu juga keharusan dia bolehnya untuk ambil pil ni. Tapi bila kita tengok dalam sudut lain, sebenarnya wanita haid ni Allah telah memberi rukhsah ataupun pelepasan ataupun keringanan untuk dia berbuka. Dan kat situ sebenarnya Allah dah letakkan hikmah-hikmah dia. Jadi kenapa kita tak nak ambil keringanan kan, rukhsah daripada Allah SWT. Sebabkan memang seorang wanita tu dia akan mengalami keadaan haid ni kan. Jadi pilihan di tangan seorang wanita tu. Sekiranya tadi kan dia tak ada apa-apa mudarat, tak ada apa kesan sampingan, maka boleh diambil pil tu. Tapi sebaliknya, jika pil tu memberi kesan sampingan dan mungkin dia akan mudaratkan seorang wanita tu, yang selepas ni mungkin hormon dia lagi tak stabil, dia macam kan. Dan sebenarnya itulah yang berlaku kan pada pengambilan pil-pil ni. Dan wallahualam mungkin pelajar-pelajar medik lebih tahu kan apa yang mudarat dia ataupun kesan sampingan yang mungkin ada. Tapi sebenarnya untuk lebih baik berhati-hatinya, dalam hadis pun ada disebutkan la darara wala dirara kan. Kita jangan memudaratkan kan, dan juga jangan kita mencari mudarat kan, menggunakan satu mudarat. Untuk berhati-hatinya, sebab puasa ni kan untuk wanita haid memang telah diberi pelepasan dan juga rukhsah ataupun keringanan. Okey, itu tentang masalah pengambilan pil penahan. Okey, next kita beralih ke soalan seterusnya, ketujuh. Okey, ni mungkin ada yang fikir kan, dalam keadaan haid ni dah tak puasa, so boleh tak saya nak makan dekat siang hari ni kan, sebab saya haid, saya tak puasa pun. Okey, kat sini beberapa ulama pun membahaskan keadaan ni, dan dia kata memang wanita haid ni memangnya dia tak termasuk dalam golongan diwajibkan puasa. Dan jadi bolehlah dimakan, bolehlah dibuat perkara-perkara yang menjadi larangan sepatutnya bagi orang berpuasa. Dan sebab dia memang bukan ahli ataupun bukan memiliki kelayakan untuk berpuasa. Dan jadi bolehlah dimakan macam biasa. Dan pada waktu yang bulan Ramadan. Tapi disebutkan kat sini harus makan secara bersembunyian. Maksudnya bukanlah makan secara terang-terangan untuk menghormati kemuliaan bulan Ramadan sendiri. Dan lagi-lagilah kalau seorang wanita tu ada anak-anak kecil kan keliling dia. Kalau tiba-tiba puasa dia nampak mak dia makan. Jadi susah kan bila anak-anak yang tanya kenapa mak tak puasa pula kan, semua orang puasa. Dia akan jadi satu pertanyaan-pertanyaan yang mungkin susah untuk dijawab kan, untuk diterangkan.
Jadi ulama kat sini mensyaratkan kalau nak makan tu lebih baiklah untuk dimakan dalam keadaan yang bukan terang-terangan. Seterusnya tentang iktikaf di masjid. Mungkin ada yang tertanya-tanya. Dekat dia pun ada ni ke? Ada masjid untuk iktikaf. Kalau Ramadan ni seronok lah kan bila kita boleh hidupkan suasana Ramadan dengan kita beriktikaf di masjid. Dan setengah pendapat kan, adalah pendapat yang sangat-sangat syadid yang melarang wanita untuk keluar ke masjid. Hatta untuk tarawih pun ada dikatakan wanita ni sepatutnya duduk di rumah. Tapi sebenarnya Rasulullah SAW sendiri digalakkan isteri-isteri dia untuk keluar beriktikaf di masjid. Tapi dengan dipastikan keadaan keluar wanita tersebut dalam keadaan terjaga, dalam keadaan yang tak berhias dan dalam keadaan yang diyakini dia aman daripada fitnah. Harus seorang wanita tu keluar sama ada pergi ke masjid untuk berterawih ataupun beriktikaf dengan syarat memang disediakan tempat khas untuk wanita dalam masjid tersebut. Supaya wanita yang keluar ke masjid ni dia tak bercampur dengan lelaki kan, dan memang dia pergi keluar daripada rumah tu dengan niat untuk beriktikaf kan di masjid semata-mata, bukan dengan urusan yang lain. Jadi hukumnya harus boleh wanita untuk beriktikaf di masjid, dan insya-Allah pahala untuk iktikaf tu sama Allah tentukan untuk para lelaki dan wanita juga. Okey. Itu tentang iktikaf. Ada satu persoalan juga yang ditanya. Macam mana pula kalau orang yang dia haid ataupun sepatutnya dia tak boleh tak boleh iktikaf kan. Ada ulama yang membahaskan kalau seorang wanita yang haid dia nak pergi ke masjid juga, kalau dia berpegang pada pendapat yang mengatakan seorang wanita memang langsung tak boleh masuk masjid dalam keadaan haid, maka dia tak boleh nak iktikaf di masjid. Tapi kalau pendapat kedua, dia yakin bila dia masuk masjid dia tidak akan mengotorkan masjid. Seorang wanita yang haid ni dia yakin dia mampu jaga diri dia daripada darah tu mengalir keluar dan bukan masjid, maka boleh dia duduk di dalam masjid tersebut. Dan juga wanita istihadah lah kan. Masa istihadah pun keadaan diri dia pun dalam keadaan yang darah keluar. Jadi bila dia nak iktikaf dekat masjid, maka dia kena pastikan keadaan dia bersih dan juga dia mampu tahan darah tu daripada mengotori masjid. Itu tentang keadaan iktikaf dalam masjid. Setakat ini tak ada persoalan, kita teruskan lagi. Tentang ada persoalan yang mungkin dia rasa perempuan lah biasa kan, dia memang masak hari-hari. Dan bila dia masak tu, macam mana ni masak banyak-banyak kadang-kadang tapi tak boleh nak rasa kan sebab puasa. Boleh tak nak rasa sikit makanan tu kan. Untuk rasalah bila dah masak tu macam mana rasa dia walaupun dia tengah berpuasa. Kat sini ulama' fiqh sebut sebenarnya harus untuk dia merasa makanan tu, tapi dengan syarat diambil pada kadarnya pertama. Yang kedua, dia tak masuk dalam rongga, maksudnya dia rasa dekat lidah je, tak masuk sampai ke tekak. Dan selepas tu dia kena berkumur semula. Ambil pada kadarnya maksudnya sikit lah untuk sekurang-kurangnya dia boleh rasa masakan tu. Bukan sampai makan banyak-banyak kan. Tiba buat termasuk pula kan. Buat termakan. Tak boleh lah kan. Dia boleh dengan syarat-syarat yang disebutkan, 3 syarat ni. Maksudnya ambil pada kadarnya dan tak masuk ke rongga juga. Lepas tu dia berkumur kembali supaya dapat diteruskan puasa dia kan. Itu basic lah kan. Biasa kita melalui situasi macam ni. Okey, seterusnya. Okey, ni pun satu persoalan yang mungkin banyak kali dilontarkan tentang macam mana kalau kita dah habis bulan Ramadan tu kan. Dan masuk Syawal, kita ada puasa yang kita kena qada. Tapi dalam masa sama, kita ni nak kejar juga puasa sunat 6 kan. 6 hari dalam bulan Syawal. Okey. Sekarang ni kita nak puasa qada dulu ke ataupun kita nak puasa sunat 6 hari ni dalam bulan Syawal. So mesti kita rasa macam qada pun wajib juga. Puasa sunat ni pun kelebihan yang kita kena kejar juga. Kat sini ada 2 pendapat yang telah dibincangkan oleh para ulama fiqh. Pendapat pertama, okey, boleh catat sebab kat sini saya tulis pendapat yang paling tepat.
Pendapat pertama yang mengatakan untuk boleh seorang wanita tu dia puasa dulu, puasa sunat dalam bulan Syawal tu. Puasa sunat 6. Maksudnya dengan niat dia nak kejar kelebihan dalam Syawal tu dan dia meyakini dengan syarat dia meyakini yang dia boleh kejar selepas tu untuk puasa untuk mengqadakkan puasa dia. Dan dalil dia adalah macam mana yang diriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah dia kata, aku tak pernah qadakkan puasa aku melainkan dalam bulan Syakban. Dan maksudnya Aisyah ni dia qadak puasa dia dah dekat masuk Ramadan tu baru dia qadakkan puasa. Dan kat situ dia kata disebabkan dia sibuk dengan Nabi SAW dan dengan urusan-urusan dia. Dan jadi Aisyah sendiri dia mengqadakkan puasa dia dalam bulan Syakban. Dan jadi kat sini ulama berpendapat bila Aisyah dia qadak dalam bulan Syakban, maka bulan Syawal tu sebenarnya Aisyah mestilah dia akan puasa sunat dahulu sebelum dia mengqadakkan puasa yang wajib. Kan, jadi pendapat pertama ni dia kata boleh je kita nak kejar dulu dan puasa sunat 6 dalam bulan Syawal ni, dan dengan syarat kita meyakini bahawa kita boleh kejar kan qadak puasa tadi tu dan kita mampu habiskan sebelum Ramadan yang akan datang. Itu pendapat yang pertama. Okey, pendapat yang kedua pula, pendapat ni mengatakan bahawa memang kita wajib habiskan, settlekan dulu puasa qadak kita. Katakanlah kan kita tinggalkan 7 hari puasa dalam bulan Ramadan, kita kena qadakkan dulu 7 hari tu. Barulah kita boleh mula puasa yang baru untuk puasa sunat Syawal ni kan, 6 hari dalam bulan Syawal. Maksudnya kita puasa 7 hari qadak dan baru kita 6 hari lepas tu kita baru puasa sunat dengan niat sunat kan. Dan sebabnya dia berhujah dengan hadis yang menyebut tentang kelebihan puasa 6 ni kan. Siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan kemudian diiringi dengan puasa 6 pada hari Syawal, maka dia berpuasa 1 tahun penuh. Kan, seolah-olah puasa addah kan. Sebutkan hadis tu macam puasa 1 tahun penuh. Ini disebabkan kelebihan puasa 6 Syawal. Apa yang ulama mengambil dalil daripada hadis ni, dia kata siapa puasa pada bulan Ramadan kan, maksudnya dia kata puasa dalam bulan Ramadan dulu. Kan, seolah-olahnya seorang wanita tu dia kena clearkan dulu, settlekan dulu puasa dia dalam bulan Ramadan. Barulah dia diiringi oleh puasa 6 pada hari Syawal. Barulah dikira mendapat ganjaran ataupun fadilat yang dikatakan puasa 1 tahun penuh. Katakan perempuan tu dia tak habis lagi puasa qadak dia, maka dia tak akan dapat kan ganjaran ataupun fadilat berpuasa 1 tahun penuh ni. Sebabkan masih kan tergantung pada dia puasa Ramadan tu. So syarat dia kena puasa Ramadan dulu habis dan barulah puasa 6 hari pada bulan Syawal. Itu pendapat yang paling tepat, yang rajih adalah pendapat yang kedua ni kan. Sebabkan gantikan puasa ni yang wajib tu terlebih dahulu. Lagipun kalau kita fikir balik sebenarnya bila kita selesaikan amalan wajib kita kan, amalan fardu yang betul-betul wajib kan, puasa Ramadan kan wajib, maka itu pun telah dikira mendapat pahala. Kan? Dan bukan semata-mata kita nak kejar benda sunat kan, tapi kita tak selesai lagi perkara-perkara fardu. Masalah kita solat sunat tapi kita tak solat solat yang wajib yang telah Allah tetapkan pada kita. Jadi kita ambil pendapat yang lebih tepat, iaitu pendapat yang mengatakan puasa yang wajib dulu kan, barulah kita puasa yang sunat. Okey, jelas untuk masalah puasa Syawal. Okey. Tentang ada yang katakan boleh tak kita nak gabung niat kita. Seolah-olah macam 2-in-1 lah kan, 2 dalam 1. Puasa qadak kan, tapi kita niatkan supaya kita dapat sekali puasa tu dikira sebagai puasa sunat. Dan kat sini ada 2 pendapat juga yang telah dibahas ulama. Pertama, dikatakan tak boleh kan, maksudnya memang tak boleh untuk kita menggabungkan niat sebab bila kita puasa, kita niat untuk kita puasa wajib kan. Tak boleh lah untuk kita niat puasa sunat juga kan, sebab niat tu memang akan dikira kan, maksudnya dikira sebagai benda yang asas kan. Kalau kita dah niat gabung 2 niat ni, maksudnya macam mana kita nak kira mana satu sebenarnya, dia nak puasa wajib ke nak puasa sunat. Kalau pendapat yang pertama ni dia kata memang tak dibenarkan sama sekali untuk menggabungkan niat. Pendapat yang kedua dia kata kita puasa je dengan niat puasa wajib atau puasa qadak, tapi
Maksudnya kita minta Allah hitung kan juga sebagai puasa sunat ataupun dapat pahala juga puasa sunat di bulan Syawal. Sebab kan mungkin tak sempat untuk kerja kan bulan Syawal ni kan, dengan macam-macam keadaannya, open house sebagainya kan, susah nak puasa, tak sempat nak kerja kan. Tengok dah nak akhir Syawal dah, tak sempat nak settle qada pun mungkin tak sempat nak settle dalam Syawal tu. Jadi yang pendapat kedua dia kata memang niat satu je tapi mudah-mudahan Allah hitung juga daripada niat kita yang sebenarnya memang nak sangat puasa sunat tu. Tapi disebabkan memang kita tak mampu untuk kita kejar dalam bulan Syawal tu. Sebab yang penting sekali adalah niat tu kan. Kita memang dah berusaha untuk puasa sunat tapi kita ada kewajipan yang kita kena dahulukan iaitu puasa dalam bulan Ramadan. Maka tak apa kan, Allah akan hitung sebabkan niat kita. Dan Allah akan hitung dengan niat kita yang baik tu kan untuk kita dapatkan dalam bulan puasa sunat dalam bulan Syawal. Jadi sebenarnya bila kita niatkan kebaikan ni pun dan Allah dah hitung satu pahala. Dalam sebuah hadis kan disebutkan kalau kita hanya niat je untuk laksanakan kebaikan kan, kita niat je untuk puasa sunat dalam bulan Syawal ni, maka Allah dah hitung dah satu kebaikan walaupun kita tak sempat pun buat ataupun kita tak sempat pun melaksanakan puasa yang sunat ni. Dan macam tu juga kan, apa-apa ibadah yang lain pun. Katakan kita malam ni, kita dah niat dah untuk bangun tahajud, bangun qiyamulan. Tapi tiba-tiba kita terlebih tidur, kita tak sempat bangun pun, dah subuh dah. Allah tetap akan kira niat kita sebagai satu amal ibadah. Walaupun tak sempat kita laksanakan. Berbeza dengan orang tu yang berniat untuk laksanakan kebaikan. Untuk laksanakan keburukan. Katakan dia dah berniat dah untuk buat satu benda yang tak elok, Allah tak hitung lagi. Sebab itulah Allah nak tunjukkan rahmat Allah SWT. Maka Allah hitung niat kita yang baik tu, niat kita yang soleh tu sebagai amal ibadah. Okey, ada soalan kedua. Katakan qada kita kena 10 hari tapi kita selesaikan 6 sahaja masa Syawal. Okey, dia qada ni sebenarnya bila-bila masa je untuk kita selesaikan. Kalau kita ikut hadis yang diriwayatkan Aisyah tadi, Aisyah dia qada tu dalam bulan Syakban. Maksudnya bila-bila lah kan. Syakban tu maksudnya last minute lah sebelum untuk masuk ke dalam bulan Ramadan seterusnya. Dan jadi katakan dapat qada 6 hari je dalam masa Syawal tu. Boleh je lah, maksudnya tak ada masalah. Dan kalau katakan dia niatkan untuk Allah hitung sebagai puasa sunat dalam bulan Syawal pun, insya-Allah kan Allah akan hitung niat-niat dia yang baik tersebut. Jadi tak ada apa masalah lah nak qada ni sebenarnya bila-bila. Bulan dah habis bulan Syawal nak qada dalam bulan Zulhijjah ke kan. Bulan apa-apa pun yang tetap akan dikira sahnya qada puasa tu. Okey. Ada siapa-siapa yang belum habis qada puasa? Kita ada beberapa hari je lagi sebelum masuk Ramadan. Cepat-cepat habiskan qada puasa kita. Okey. Memang kena alert kan. Kita kena sentiasa peka kan. Jangan sebabkan kecuali kita tak sempat untuk habiskan puasa yang kita perlu qadakan. Ada 3 hari lagi kan. Kalau kat Malaysia hari Isnin ni akan tengok anak bulan. Jadi insya-Allah kan. Sikit je masa lagi kita akan masuk ke dalam bulan mulia Ramadan Al-Mubarak. Okey. Kita dah hampir ke soalan terakhir. Okey, dah soalan terakhir pun. Soalan ke-11. Okey, ni tentang seorang wanita lah kan, sebab dia ada kekurangan dalam amal ibadah kan, disebabkan ada haid, ada nifas kan. Kalau bersalin ada darah haid kan, ada darah nifas. Jadi terhalang lah untuk berpuasa kan. Tapi macam mana untuk seorang wanita tu dia boleh menambahkan lagi kan ganjaran pahala untuk diri dia kan, sebab dah tak boleh puasa kan, tak boleh baca Quran kan, dan tak boleh nak buat tak boleh solat tarawih, banyak kan ibadat-ibadat yang ditinggal. Jadi macam mana seorang wanita tu kan dia boleh tambahkan lagi kan ganjaran pahala kan, boleh tambahkan ibadah dia di sepanjang bulan Ramadan ni kan. Kat sini ada beberapa lah yang kita boleh laksanakan bila kita tak boleh puasa, tapi sebenarnya kita boleh dapat pahala macam mana orang puasa. Dalam sebuah hadis riwayat Tirmizi, sebuah hadis ini disebutkan, barang siapa yang memberi makan kepada orang yang berbuka puasa, maka dia memperoleh pahalanya, dan pahala bagi yang menerima makanan berpuasa tidak dikurangi sedikit pun. Kat sini hadis ni menyebutkan siapa yang dibagi makan untuk orang buka puasa
dia akan dapat pahala orang yang berpuasa tu tanpa dikurangkan sikit pahala yang orang puasa tu dapat. Maksudnya seolah macam dia ambil pahala juga kan daripada orang yang puasa tu. Sama je walaupun dia tak puasa. Kan? So kat sini mungkin kita boleh aplikasikan bila kita masak untuk kawan-kawan kita ke kan. Seorang isteri tu masak untuk keluarga dia. Kan? Jadi bila masak tu walaupun dia tak berpuasa, dia tetap akan dapat pahala macam mana orang berpuasa. Banyak mana amal ibadat yang orang puasa tu buat, macam tu pahala walaupun dia hanyalah dengan memasak ataupun dibagi makan. Kan? So memang inilah satu rahmat ataupun keluasan kasih sayang Allah SWT kan. Allah bagi pada seorang wanita walaupun dia tak puasa kan, tapi Allah sediakan peluang-peluang untuk dia dapat pahala ni dalam keadaan dia masak, dia buat khidmat kepada keluarga dia. Kan? Benda-benda ni benda yang simple kan, tapi Allah sebenarnya kan, mudahkan bagi seorang wanita tu untuk dapat pahala. Kan? Seorang wanita tu juga mungkin dia boleh banyakkan berzikir kan. Berzikir, ingat Allah SWT kan, sebab berzikir yang tetap dibolehkan kan, untuk seorang wanita yang dalam keadaan haid ataupun nifas. Jadi boleh kan tolong kemas rumah kan, tolong masak dan sebagainya. Perkara-perkara ni kan peluang-peluang untuk seorang wanita tu dia dapat pahala juga walaupun dia tidak berpuasa dan dia tidak melaksanakan semua amalan ibadat lain dalam bulan Ramadan ni. Okey. InsyaAllah rasanya untuk persoalan-persoalan tu pun kita dah habis. Macam mana kita nak buka persoalan daripada sidang pendengar? Mungkin ada soalan-soalan yang Akak, saya ada soalan. Soalan pertama. Kan tadi kan akak cakap kita nak go through Ramadan tu supaya nanti kita akan jadi lebih baik kan. Once dah habis Ramadan tu kita akan jadi better lah than before. Tapi biasanya bila once dah masuk Syawal kan, macam kita nak maintain supaya hasil kita nikmati hasil Ramadan tu. Sebab kan bila Syawal kan kita dah makan banyak tiba-tiba. Lepas tu kita dah pergi open house, kita jumpa orang. Lepas tu macam Quran pun dah kebina, dah sibuk sehari tu. So macam mungkin membantu juga kalau akak boleh kongsikan tips lepas habis Ramadan tu macam mana kita nak terus maintain kita punya gear lah. Allahuakbar. Okey, soalan yang baik kan daripada yang bertanya. Okey, macam kita nak maintain kan amal ibadat kita selepas Ramadan. Bila kita nak masuk Ramadan ni memang kita akan semangat kan untuk kita kejar bacaan Quran. Dan kita memang apa, benda lah akan tinggalkan semua maksiat. Kita tak akan dah tengok movie-movie yang tak elok. Memang Ramadan ni kita akan jadi orang yang baik. Kan? Tapi bila keluar daripada Ramadan, kita rasa macam tertarik kan untuk buat macam-macam benda-benda yang kita dah tinggalkan masa Ramadan tu. Kan? So macam mana kita nak maintain kan kita punya ibadat-ibadat yang kita dah banyakkan dalam Ramadan tu. Dan saya teringat tentang satu artikel yang pernah ditulis kan oleh seorang penulis nama dia Dr. Isam Rian. Dan dia kata kunu rabbaniyan wala takunu ramadaniyan. Dia kata jangan kamu jadi orang yang beribadah ni pada bulan Ramadan je. Tapi kamu kena jadi orang yang rabbani. Orang yang beribadah disebabkan Tuhannya. Dan dia tak kira pun bila-bila masa kan. Maksudnya Ramadan ke, Syawal ke, bila-bila masa kan. Maksudnya dia tetap merasai dia seorang yang Rabbani yang melaksanakan ibadah dan tanpa mengira waktu. Bila kita fikir balik sebenarnya kan, Tuhan kita kan, Allah kan, Tuhan kita bukanlah maksudnya bila kita buat amal ibadah itu adalah untuk kita serahkan semua amal kita kepada Allah SWT kan. Bila kita fikir balik, adakah Tuhan kita pada bulan Ramadan dan Tuhan kita pada bulan Syawal adalah Tuhan yang sama? Maka kita akan yakin bahawa Allah adalah Tuhan yang sama pada bulan Ramadan dan bulan Syawal. Maksudnya sepanjang tahun pun Tuhan kita tetap Allah SWT. Maka kenapa kita nak menjadi hamba kepada Ramadan? Bila kita dalam Ramadan je kita jadi baik. Bulan Ramadan je setengahnya, bulan Ramadan ni lah baru nak berhijab. Tapi bila habis je bulan Ramadan, dia buka lah balik tudung dia. Kita tak nak macam tu. Kita nak satu perubahan yang menyeluruh bukan dalam bulan Ramadan ni. Okey, apa tips yang paling penting untuk kita maintain amal kita kan? Maintain kebaikan kita buat dalam Ramadan ni hingga keluar adalah dengan kita jaga niat kita. Sebab kadang-kadang niat kita tu sebabkan Ramadan.
bukan niat kita untuk semata-mata ta'abud ataupun beribadah kepada Allah SWT. Jadi betulkan niat kita sebelum masuk Ramadan ni lagi adalah untuk kita laksanakan perubahan, untuk kita laksanakan amal ibadat, semuanya adalah untuk Allah SWT semata-mata. Jadi betulkan niat-niat kita. Itu yang pertama sekali. Tips yang paling penting untuk kita ingat adalah menjaga niat kita. Yang kedua adalah untuk kita duduk dalam suasana kan, dalam kelompok, dalam keliling kita ni semua, kita cari kawan-kawan yang soleh yang boleh membantu kita untuk maintain ibadah kita. Bila Ramadan tadi kan kita dah cuba kan buat persediaan dia, antaranya kita hidupkan suasana rumah kan, kita sentiasa bersembang dengan housemate kita tentang kelebihan Ramadan. Maka kita maintainkan keadaan ni kan, suasana ni selepas Ramadan. Carilah lingkungan, carilah kelompok kawan-kawan yang baik yang boleh ingatkan kita tentang kebaikan-kebaikan kan, dan memang kawan-kawan kita yang sentiasa ingatkan kita daripada kita laksanakan keburukan. Saling tegur menegur, saling nasihat menasihati. Yang penting untuk kita mencari kawan ataupun teman yang soleh ni. So 2 tips yang asas lah untuk kita cuba maintain amal ibadah kan, walaupun kita nampak Ramadan ni memanglah semua orang akan jadi baik ke apa kan. Tapi selepas tu, setelah habis Ramadan pun kita kena still kan maintain balik kan. Maintain juga apa yang kita dah buat dalam Ramadan tu. Quran lah biasanya kan. Quran selalunya dalam Ramadan boleh kan habis 1 hari 1 juzuk. Tapi bila habis di Ramadan tak boleh dah kan. 1 hari pun nak baca 1 muka surat pun payah. Jadi kita betul-betul niat kan dalam Ramadan ni dia akan jadi titik mula untuk kita terus bersemangat walaupun dah habis dalam bulan Ramadan. Okey. Ada soalan? Kalau ada puasa yang kena qada 2 atau 3 tahun lepas tapi sama-sama bilangan hari dan fidyah tu dikira macam mana? Okey. Tadi dah sebutkan tentang gandangan hari yang sama je, dan fidyah ada yang katakan kena gandakan, ada yang kata tak perlu. Tapi selalunya akan digandakan disebabkan oleh denda disebabkan kesuaian kita. Dan so bila kita tak ingat bilangan hari tu, satunya memang kita kena ambil bilangan hari yang kita yakin betul-betul kita dah habis puasa qada tu. Katakan kita sebenarnya kena qada 7 hari. Tapi sebenarnya 6 hari ke dah 7 hari aku puasa ni. Maka dia kena tambah lagi bilangan puasa dia supaya dia meyakini kan puasa dia telah selesai banyak 7 hari tersebut. Maksudnya kalau kita syak ataupun ragu-ragu antara 6 atau 7, kita kena ambil yang kurang. Maksudnya kita ambil yang 6 tu. Kita cukupkan sampai jadi 7. Tapi kan kita rasa patutnya macam dah 7 hari ni. Tapi ke 6 kan. So ambil yang bilangan yang kurang supaya kita yakin benar-benar kita dah habis bilangan ganti puasa tadi. Okey. Ada apa-apa soalan lagi? Ada soalan tentang hari syak bila kan? Hari syak ni adalah hari yang tak diketahui status sama ada dah puasa ataupun masih lagi dalam bulan Syakban. Dan so kalau dekat Malaysia ni hari Selasa ni adalah hari syak disebabkan Isnin tu baru nak tengok anak bulan. Jadi Selasa tu sama ada puasa ataupun Rabu puasa. So hari Selasa tu akan dikira sebagai hari syak. Hari sehari sebelum masuknya dalam bulan Ramadan. Sebab status dia masih belum jelas sama ada boleh puasa ataupun belum masuk lagi dalam bulan Ramadan. Itu hari syak. Dan hari syak ni memang dilarang untuk berpuasa. Kenapa dilarang? Disebabkan kalaulah dia berpuasa pada hari tu, mungkin hari tu adalah hari pertama dalam bulan Ramadan. Tapi dia niatkan puasa selain pada bulan Ramadan. So tak sah lah puasa dia. Bukan dah masuk dalam bulan Ramadan. Itu juga sebaliknya. Kalau katakan sebenarnya tak masuk lagi bulan Ramadan tapi dia dah puasa. Dia akan membuatkan seorang tu mengalami kekeliruan dan memang diharamkan berpuasa pada hari syak ni. Hari Isnin ni masih boleh berpuasa lagi insya-Allah. Hari Selasa lah kita dah tak boleh puasa.
Ada lagi apa-apa persoalan? Saya boleh cadangkan juga lah untuk kita sebelum masuk bulan puasa ni, bulan Ramadan ni, untuk kita banyakkan juga kan pembacaan-pembacaan tentang fiqh Ramadan, dan juga kalau rajin ada masa kita banyakkan pembacaan sejarah-sejarah Islam dalam bulan Ramadan ni. Kerana apa? Sebab bulan Ramadan ni adalah bulan kemenangan yang sebenarnya Allah dah tentukan, Allah dah catat macam-macam peristiwa-peristiwa sejarah yang membuatkan Islam bangkit pada bulan Ramadan. Dan membuktikan yang puasa ni sebenarnya tak menjadikan pun umat Islam umat yang tak proaktif tak produktif. So puasa kita ni kena dibuktikan dengan kekuatan diri kita. Dan puasa sebenarnya tak membuatkan kita lemah dan tak bersemangat sebab memang sejarah telah menunjukkan yang kemenangan-kemenangan umat Islam dalam perang Badar, dalam perang pembukaan Konstantinopel oleh Muhammad Al-Fatih semuanya berlaku pada bulan Ramadan, yang membuktikan puasa tak menjadi satu kelemahan pun untuk umat Islam. Jadi kita jangan lembek-lembekkan bulan Ramadan ni produktifkan diri kita supaya puasa kita bukan menahan lapar dahaga je tapi kita mampu untuk tambahkan lagi amal ibadah. Okey, ada soalan, kalau bulan puasa kita musafir dan solat jamak takdim untuk maghrib isyak, boleh ke solat tarawih dulu? Okey. Syarat sah solat tarawih adalah setelah solat fardu isyak. Maksudnya bila kita selesai solat fardu isyak, maka kita boleh terus je buat solat tarawih ni. Sebab syarat sah dia untuk kita solat sunat tarawih adalah selepas kita solat isyak. Katakan kita baru solat maghrib dan kita kata nak solat tarawih lah terus lepas maghrib ni, maka tak sah. Sebabkan tarawih ni kena buat selepas solat isyak. So kalau dia jamak takdim, maksudnya maghrib dan isyak, boleh terus untuk dia buat solat tarawih tu. Sebabkan dah solat isyak dah kan tadi. Kita soalan lagi. Untuk apa-apa persoalan mungkin katakan dah habis kuliah ni pun ada terfikir terlintas apa persoalan, tak ada masalah, boleh je untuk bertanya pada saya bertanya dekat inbox ke Facebook ke. Sebab kadang-kadang persoalan-persoalan ni akan datang je kan bila-bila masa, maksudnya terfikir ke ataupun mungkin melalui situasi tersebut kan. Okay. Tentang sahur kita dilarang makan bila start azan ataupun lepas habis azan. Ada dua pendapat juga. Pendapat pertama, bila start je Allahu Akbar, azan tu bermula, maka telah tamat waktu sahur. Maksudnya tak boleh dah siapa makan selepas azan tu pertama kali dilaungkan. Maksudnya Allahu Akbar je dah tak boleh dah untuk makan kan. Maksudnya batal puasa dia kan kalau dia makan lagi waktu azan tu. Tapi pendapat kedua, selagi mana azan tu tak habis maka dia masih boleh makan lagi. Maksudnya sampai la ilaha illallah tu baru stop, baru dia stop makan. So pendapat kedua kata tetap sah puasa dia sebab azan tu belum habis lagi. Tapi pendapat yang paling kuat sebenarnya adalah pendapat yang pertama. Itu pendapat yang mengatakan bila azan dia pertama kali dilaungkan, terus dia sebenarnya tak boleh makan. Sebabkan untuk lebih berhati-hati dan untuk berjaga-jaga daripada kita melaksanakan perkara yang membatalkan puasa kita. Bila kita makan, maksudnya terbatal lah puasa satu hari tu. Jadi untuk lebih berhati-hati dan berjaga-jaga, kita ambil pendapat pertama yang lebih kuat itu bila azan dibunyikan. Sebab itulah dekat Malaysia ke dekat mana dia ada waktu imsak kan. Waktu imsak tu adalah untuk kita berhati-hati supaya kita tak termasuk dan kita tak melebihi makan kita tu selepas sampailah jejak ke azan tu. So memang berhati-hati waktu imsak tu kita selalu tengok pukul berapa imsak supaya kita tak terlebih makan dan membatalkan puasa kita. Rugilah kan. Sebabkan oleh terlebih makan waktu sahur tu tiba-tiba dah rupanya dah
berpuasa kan, dah masuk waktu subuh. Jadi kena berhati-hatilah bila kita sahur. Okay. Sebenarnya sahur tu boleh je untuk kita selepas isyak tu pun dah dikira waktu sahur kan. Maksudnya boleh lah untuk kita ambil makanan sebelum waktu selepas isyak dan sebagainya. Tapi kenapa ada dianjurkan waktu sahur ni? Kan? Sebab waktu sahur ni bukan semata-mata untuk kita makan dan penuhkan perut kita untuk persediaan berpuasa. Tapi Allah sediakan waktu sahur ni adalah untuk kita mengambil barakah kan. Sebab dalam hadis sebutkan bersahurlah kan. Sebab dalam sahur tu ada barakah, ada keberkatan dia. Bangun sahur bukan semata-mata kena makan banyak-banyak kan. Walaupun kita minum air ataupun kita makan sebiji kurma pun dah dikira sahur untuk kita dapatkan keberkatan. Dan juga bukan untuk makan saja tapi digalakkan untuk kita banyakkan berzikir kan waktu sahur ni, sebab malaikat diturun pada waktu sahur kan untuk dia tengok kan hamba-hamba Allah yang dia bermunajat kan kepada Allah SWT pada waktu ashar kan, waktu sahur ni. So bukan setakat makan je waktu sahur tapi kita banyakkan berzikir dan banyakkan baca Quran, banyakkan solat dan juga qiyamul lail. Okay, ada lagi soalan? Kalau ada apa-apa soalan pun lepas ni jangan malu-malu nak tanya. InsyaAllah kalau mampu saya boleh tolong dan juga kita boleh sama-sama bincang kan kalau mengalami apa-apa masalah dan sebagainya. InsyaAllah kalau tak ada apa-apa soalan, kita pun bolehlah tutup majlis. So tak ada soalan? InsyaAllah tak ada. Okay, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Jazakillah khair kepada Kak Fatin kerana sudi luangkan masa untuk sama-sama berkongsi bersama kami. Akhwat Jepun, mungkin ada juga daripada luar negara lain. Banyaklah benda yang kita memang tertanya-tanya selama ni kan. Selama ni teka-teki je boleh ke tak ni, semua boleh ke tak yang agak-agaknya. So tapi Alhamdulillah mungkin kebanyakan persoalan pun kita dah sama-sama kupas lah hari ni. InsyaAllah sebelum nak tutup majlis, just nak ingatkanlah sepotong ayat Quran daripada surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahiminasyaitanirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. So kita kat sini memang itulah, inilah satu bulan yang memang Allah bagi peluang untuk kita cari turning point kita yang mantap supaya kita jadi orang yang lebih baik daripada sebelumnya. Jadi kita pun semua tahulah kalau kita nak tahu Ramadan kita tu satu Ramadan yang dirahmati atau berjaya ke tak, kita memang boleh tengok perubahan kita bulan sebelum kita masuk Ramadan tu dan lepas Ramadan tu kita macam mana. Jadi memang amat pentinglah untuk kita sama-sama grab peluang yang ada ni, yang datang tak lagi beberapa hari ni je untuk kita all out, kita terus mencari kekuatan untuk kita menjadi hamba Rabbani di mana saja kita berada, bila-bila pun kita berada ketika itu, insyaAllah. Sama-samalah kita mendoakan Allah mabalina fi Ramadan. Okay. Sebelum nak tutup majlis, nak ajaklah semua sahabat-sahabat untuk kita betulkan niat kita. Kita tak tahu kan along the way tadi kita duk terfikir apa ke, duk tukar niat ke apa kan. So semoga Allah mengganjari kita lah. Alamak, Kak Fatin nak cakap Tak ada apa-apa dah. So insyaAllah sama-sama kita doa dapat masuk ke dalam bulan Ramadan ni dan dapat jadi tetamu Allah dalam bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita mampu daripada awal sampai habis Ramadan kita laksanakan ibadah dengan sebaiknya. Minta maaf atas segala kekurangan.
Dan insyaAllah kita jumpa lagi lah lepas ni kalau ada peluang. Arigato. Okay, terima kasih semua. Sama-sama Kak Fatin. Pandai Kak cakap Nihongo. Bahasa Jepun. Arigato. Okay, so tanpa membuang masa, kita sama-sama betulkan kita balik insyaAllah. Semoga redha Allah mengiringi kita semua. Dan kita tangguh. InsyaAllah nantikanlah CD-CD kuliah Bidadari Sakura yang akan memburu kita semua untuk CD-CD kuliah Fit Wanita yang lain. InsyaAllah kita akan looking forward lah untuk dengar lagi perkongsian daripada Kak Fatin insyaAllah lepas ni. So kita minta maaf lah ke segala kekurangan daripada pihak Ismail Jepun dan juga pihak MC, moderator semua. So sama-sama kita tangguhkan majlis dengan tasbih kafarah dan surah Al. Okay, kita jumpa sama-sama nanti bila-bila kuliah seterusnya and sama-sama kita memburu Ramadan kita yang indah. Stay keen Ramadan Sagaso. Sagaso. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.